Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video yang bermanfaat, insya-Allah akan jadi feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi viral satu isu berkaitan tentang ziarah ke Gunung Jerai dengan adab-adab tertentu, dengan cara-cara tertentu, dengan ritual-ritual tertentu. Sebelum kita berikan reaction berkaitan tentang video ini, jom kita tengok video berkenaan. Alhamdulillah, kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi. Jadi kita berikan sedikit ulasan berkaitan tentang video itu. Kepercayaan karut tentang kemuliaan Gunung Jerai Kedah yang membawa kepada khurafat menziarahi Gunung Jerai dengan tujuan ibadah, tujuan tabaruk, tujuan mengambil berkat dari bekasan kononnya daripada wali Allah. Ini perlu dicantas dan perlu diberikan tindakan sebelum ia membarah. Bahkan tempat berkenaan kini sudah menjadi lubuk untuk orang yang melakukan khurafat, melakukan tahyul, bertapa. Sampai tahap ada orang yang nak tikam nombor ekor pun dia pergi buat amalan ni dekat Gunung Jerai. Ramai yang datang bertapa menganggap tempat itu suci kerana kawasan itu ada kaitan dengan tokoh-tokoh agama daripada Arab, iaitu seperti Syekh Abdullah Al-Qumairi yang mengislamkan. Kononnya dialah yang mengislamkan Sultan Kedah yang ke-9, iaitu Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1136 Masihi. Tetapi kenyataan ini perlu dibuat rujukan semula, kenyataan ini perlu dibuat semakan semula. Dengan anggapan bahawa Syekh Abdullah Al-Qumairi itu adalah seorang wali, maka pelbagai khurafat yang dibuat sebagai sikap mengambil berkat dan tabaruk kepadanya, seperti yang anda tengok di dalam video yang kita tunjuk tadi. Hari ini tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah dalam pelbagai aliran telah memberikan respon berkaitan tentang isu ini. Dr. Hafiz Qodian, Datuk Syekh Faisal, Kadi Kedah, Tuan Guru Ustaz Hafiz Adnan, Dr. Rozami Ramli dan lain-lain telah menyebutkan respon mereka. Ada Salafiyah, ada Gen Tarikat, ada Guru Pondok, ada Asy'ariyah, bahkan pensyarah universiti. Dan yang terbaru, Menteri Agama pun telah mengatakan perbuatan ini khurafat dan mengundang bala Allah. Dan saya tengok kenyataan daripada Jabatan Agama Islam Kedah juga, mereka telah menyatakan perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak sepatutnya berlaku dan mereka akan mengambil tindakan. InsyaAllah saya dan juga tim akan ke Gunung Jerai pada hujung minggu ini untuk melihat sendiri tempat-tempat yang dibuat khurafat dan tabaruk itu sekiranya dibenarkan. Takut-takut tempat berkenaan ditutup dan sebagainya disebabkan atas makluman yang saya baca baru-baru ini, pihak Jabatan Agama telah memberikan kenyataan bahawa mereka akan menjalankan ataupun memberikan tindakan terhadap perkara ini. Pun begitu, hari ini kita memberikan ulasan pendahuluan. InsyaAllah ulasan yang panjang berkaitan tentang isu ini terus di tempat kejadian kita akan berikan pada minggu hadapan. Sahabat-sahabat, penziarah makam ulama di puncak Gunung Jerai sepatutnya mereka tidak melakukan khurafat dan kesesatan di atas sana atas alasan keharusan untuk tabaruk, tawassul bis salihin, ziarah kubur dan membaca ayat Al-Quran secara beramai-ramai. Ulama membolehkan perbuatan-perbuatan berkenaan hukum-hukum itu, bukan bermakna mereka boleh mencipta kepelikan yang tidak pernah dianjurkan oleh ulama muktabar. Agama ini ada prinsip dan kaedahnya seperti yang digariskan oleh para ulama muktabar kita. Bukannya boleh menjadi mainan golongan-golongan kelompok-kelompok yang bodoh dan kelompok-kelompok taksub. Amalan terlajak pandai oleh para penziarah di puncak Gunung Jerai perlu ditolak kerana pengamalan mereka yang melampaui batas. Gunung Jerai seolah-olah dianggap tempat suci dan mulia oleh sesetengah orang yang taksub kepada amalan kewalian. Bahkan Tok Syekh mereka sering kali memberikan kenyataan-kenyataan seolah-olah mengangkat Gunung Jerai yang berlebih-lebihan. Seperti mengatakan bahawa Gunung Jerai adalah tempat bahtera Nabi Nuh pernah
pernah mendarat. Dikatakan bahawa Gunung Jerai adalah tempat Sayyidina Osman dan Ali beristirahat. Dikatakan bahawa Gunung Jerai adalah tempat turunnya Nabi Adam AS, dan pelbagai dakwaan-dakwaan pelik, khurafat dan merapu lagi. Maka tempat itu dianggap keramat yang patut dimuliakan oleh anak-anak murid dia yang dicucuk hidungnya seperti lembu. Gunung Jerai tidak ada apa-apa kelebihan. Sama seperti gunung-gunung yang lain. Hang nak pergi mendaki, syok mendaki. Suasananya sangat menenangkan hati. Tidak menjadi masalah. Sirah dan sejarah tidak pernah menyebutkan tentang kelebihan Gunung Jerai melebihi gunung-gunung yang lain. Jika di sana terdapat makam ulama, cukup sekadar awak menziarahi dan berdoa. Kita boleh faham bahawa menziarahi makam ulama tidak sama seperti menziarahi makam orang yang lain, iaitu menambahkan sedikit kesedaran kita, sedikit berbeza apabila kita menziarahi makam-makam umum. Tetapi jangan dibuat ritual-ritual tertentu yang boleh membawa kepada khurafat. Ada pula adab-adab, kononlah nama adab-adab lah, tetapi yang tepatnya adalah dia adalah ritual-ritual agama yang dibuat dengan tujuan-tujuan menganggap itu adalah satu kelebihan di dalam melakukan sesuatu perkara sehingga ia menjadi ibadah. Ada juga menganggap Gunung Jerai adalah tempat kebangkitan akhir zaman. Ini lagi merapu, ini lagi tak masuk di akal. Saya quote satu kenyataan daripada Ustaz Hafiz Adnan. Dia kata, jangan tertipu dengan kebangkitan palsu. Kebangkitan akhir zaman sebenar adalah mendalami ilmu, berjemaah di masjid dan sebagainya. Sahabat-sahabat, jangan lupa untuk dapatkan satu buku yang bagus untuk kita mengenali agama kita dengan cara yang bagus, dengan cara yang tepat. Cari buku yang berjudul Inilah Islam yang sepatutnya difahami. Buku ditulis oleh Syekh Ali At-Tantawi. Anda boleh dapatkan dekat Shopee ada, dekat Lazada pun ada. Saya letakkan link untuk buku berkenaan di bahagian description. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.